أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok nama kita dulu deh. Kita Munyatu al-Musalli. Munyatul Musalli. Baca itu. Munyatu al-Musalli. Dan boleh juga kita baca dengan Minyatu al-Musalli. Betul ming tu. Boleh baca ming baris depan dan juga boleh baca ming baris bawah. Sukun nun. Minyatul Musalli ataupun Munyatu al-Musalli. Dengan maknanya Munyatul Musalli ini kehendak orang yang sembahyang. Kehendak orang yang sembahyang. Atau Munyatul Musalli. Ataupun cita-cita orang yang sembahyang. Jaga jangan baca maniyah. Maniyah tu dengan makna habis nyawa ataupun dengan makna keluar roh daripada tubuh badan. Tu maniyah. Lama dah baca maniyatul musalli tu. Maniyatul musalli ni dengan makna nak pun mana tak boleh, tak sesuai dengan musalli dah nah. Dengan sebab maniyah tu dengan makna mati. Keluar roh daripada badan. Tu orang panggil maniyah. Nah tengok kitab ni kitab bagi Syekh Daud Al-Fatani dah. Nah tengok kata dia Bismillahirrahmanirrahim. Ku mulai risalah ini dengan nama Allah. Tengok. Ku mulai risalah ini ni orang panggil isyarat kepada tepat ta'alluq bagi ba bismillah tu. Dia wari lagu tu asal di sini ni dia nak terjemuh makna bismillah. Makna bismillahirrahmanirrahim hak sebenarnya dengan nama Allah yang amat murah lagi amat mengasihani akan hamba-Nya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Tu ya makna bismillah. Nah, tapi dia tambah di depan ku mulai risalah ini tu. Betul ku mulai risalah ini tu isyarat kepada tepat ta'alluq bagi ba yang ada pada bismillah. Tu, ba yang ada pada bismillah tu orang panggil ba haraja asli. Yang ia berhajat kepada tepat ta'alluq dan ada baginya makna. Seperti ayat semalam ulas sikit. Ada baginya makna. Kemudian tepat ta'alluq bagi ba haraja asli, ia ta'alluq mana? Ta'alluq pada mula tu, mula i tu. Dia mula-mula tu dengan nama Allah. Ku mulai. Kalau bahasa Arab agak abtadi'u. Kalau bahasa Arab ini orang panggil takdir dengan am. Dan boleh juga kita takdir tepat ta'alluq bagi ba tu u'allifu. Boleh kita takdir lagu tu. Hak tu orang panggil takdir dengan qas. Dan juga boleh kita takdir dengan ta'lifi. Dan juga boleh kita takdir dengan ibtidai. Boleh takdir lagu tu. Pendek katanya tepat muta'allaq bagi ba yang ada pada bismillah tu boleh takdir dengan am dan boleh takdir dengan qas. Dan juga boleh takdir dengan isim, juga boleh takdir dengan fi'il. Tak ada kena royak banyak dah semalam syarah dah situ. Cuma hak semalam tak masuk dalam ni, tak lekat. Tengok dah. Ku mulai risalah ini
Risalah tu betul risalah ning isyarat kepada bahawasanya kita ning kita yang mempunyai takbi berapa suhuf mana. Sebab tu dia ibarat dengan risalah. Dia asal risalah ning sela-sela ketah tu. Tu orang panggil risalah. Semacam surat kiriman yang kita dak kirim ke gawe kita tu. Tu si orang panggil risalah. Tapi di sini musannaf kita ibarat dengan risalah ning kerana isyarat kepada bahawasanya kitab Muniyatul Musalli ni mempunyai takbi berapa suhuf mana, takbi berapa helai ketah mana. Lalu itulah dia ibarat dengan risalah. Ya kan? Mula risalah ini nih dengan nama Allah. Tak kena hurai banyak dah, bismillah dah, semalam hurai dah. Betul ada di awal kitab Baqarah tu. Ada di awal kitab Baqarah. Kita hurai dah sikit lebih kurang situ. Sini tak kena hurai banyak dah. Dia mula tu dengan nama Allah. Allah tu al-ma'budu bihaqqin dah, yang disembah dengan sebenar. Tu orang panggil Allah. Lama tak kena Allah tu pia siapa ke Allah, iaitu al-ma'budu bihaqqin, Tuhan yang disembahkan dengan sebenar-benar, dengan sebenar. Allah mana? Yang amat murah. Allah tu itu makna Ar-Rahman, Tuhan yang amat murah. Apakah Tuhan yang amat murah? Dengan makna yakni Tuhan yang amat borah. Tu murah dengan makna borah. Takdir dengan borah tu bimai-bimai takut memberi wahai kepada kita bahawasanya Allah Ta'ala tu martabat dia tak tinggi. Dengan sebab barang murah ni barang yang lekeh, barang yang tak berharga. Tu orang panggil barang yang murah. Selalu faham gak manakala kita kata benda tu murah gak, benda tu tak mempunyai harga. Benda tu orang panggil lekeh di pandangnya manusia. Bime-bime takut wiwahai kepada kebanyakan orang kata bahawasanya Allah Ta'ala tu lekeh ataupun Allah Ta'ala tu tak tinggi martabat. Lalu itulah ulama-ulama taning dia takwe, dia takdir dengan kata Tuhan yang amat murah, yakni Tuhan yang sangat borah. Dengan maknanya Allah Ta'ala bagi semua rezeki, sama ada hamba dia sana itu hamba hak yang beriman ataupun hak yang tak beriman. Sama ada makhluk Allah Ta'ala tu hak yang makhluk hak yang berakal ataupun makhluk hak yang tak berakal. Seperti kuda, lembu, kambing, ayam, mana tu semua mengambil rezeki daripada Allah Ta'ala belaka. Tu orang panggil borah Allah Ta'ala. Jaga lagi amat mengasihani akan hamba-Nya hamba Allah. Itu makna Ar-Rahim. Makna Ar-Rahim. Lagi amat mengasihani akan hamba-Nya hamba Allah yang mukmin. Hamba tu hamba yang mukmin ya di dalam negeri akhirat. Jaga tu. Coba tengok sikit di ibarat kata lagi amat mengasihani. Jaga betul tu orang panggil atakale majaz. Dengan sebab Allah Ta'ala ni tak mempunyai hati. Laisa kamislihi syai'. Laisa kamislihi syai'. Allah Ta'ala tu tak semacam kita, tak semacam gapo-gapo pun, tak serupa dengan apa-apa suatu pun daripada makhluk ni. Itu Allah Ta'ala. Kamu dia kasih-kasih tu terbaik daripada hati. Allah Ta'ala tak mempunyai hati. Kalau itu di sini orang panggil atakale majaz. Atakale majaz. Kale majaz. Apakah makna mengasihani? Dengan makna mengasihani di sini orang panggil dengan makna lazim dia. Dengan makna lazim, yakni Tuhan yang membuat baik ia akan segala hamba-Nya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Tu kasihani. Ya lazim daripada kita kasih kepada seorang itu, orang panggil lazim daripada tu kita berasa nak buat baik. Kalau kita benci, tentu sekali kita tak berasa nak buat baik. Manakala kita tu kasih ke dia, kita berasa nak buat baik dengan dia. Tu orang panggil buat baik tu lazim daripada kasih. Lazim daripada kasih. Tu. Dengan maknanya Tuhan yang mengasihani akan segala hamba-Nya, yakni Tuhan yang membuat baik akan segala hamba-Nya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Di dalam negeri akhirat. Negeri akhirat tu jaga bukan kait semacam dia royak dah semalam. Bukan kait
Dengan sababnya di dalam negeri akhirat tu tepat zahir dah. Allah Ta'ala buat baik dengan hamba-Nya yang beriman tu zahir. Zahir lagu mana? Allah Ta'ala ambil orang-orang yang beriman bubuh masuk di dalam syurga, dan ambil orang kafir saat itu bubuh masuk di dalam neraka. Itu zahir. Zahir kata bahawasanya Allah Ta'ala buat baik tu hanya tertentu dengan hamba-Nya hak yang beriman saja. Pada sekat tu pada dah bismillah dah. Tengok. Habis itu. Tengok kata dia, alhamdulillahi rabbil alamin allazi ja'ala as-salata tariqatal muttaqin. Tengok dah. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi ja'ala as-salata tariqatal muttaqin. Baca dengan matin nun dah, dengan sukun nun, atau orang panggil kala sajak tu. Sajak tu. Di segi ilmu badi' orang panggil sajak sini. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi ja'ala as-salata tariqatal muttaqin wa ja'ala fiha qurrata 'aini sayyidil mursalin wa ruknan min arkanid din. Tu atas kalas sajak, orang panggil kalas sajak sini. Pendek kata kau orang karya kita tu bukan dengan berjadah lah. Bukan pergi dengan berjadah, bukan berasa nak tulis-tulis. Orang panggil meliputi dengan ilmu-ilmu Allah. Tak dapat tidak tu. Tengok ni, dia orang panggil di sini ni atas kalas sajak. Kalau kita mengaji di segi ilmu badi' kau, orang panggil ilmu badi' ni ilmu satu ilmu untuk nak mengelakkan lafaz. Untuk nak mengelakkan lafaz, untuk nak mengelakkan ibarat-ibarat kita dah. Pendek kata ke orang-orang dulu karya kita ni bukan dengan buta tuli, bukan dengan berjadah, bukan berasa nak tulis muka tu tulis lah, tak. Hanya penuh dengan ilmu-ilmu Allah. Jagalah tengok bunyi dia tu. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi ja'ala as-salata tariqatal muttaqin. Jangan dok buh bagi nung bagi atas tu tak serbuh lah. Lama baca alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan. Allazi ja'ala as-salata tariqatal muttaqina. Jangan baca lagu tu salah tu. Salah jagalah. Dia pengaburung titik ya. Kalau awal molek tengah bunyi timur, kalau hujung bunyi dengung molek panjang molek, tak ada gapo lah burung ni. Tak itu nanti make duit lah, nanti timur duit. Dia makin tu juga orang nak karya kita, nak we jadi ibarat kita tu elok, nak we sedap dengar, bukan dengan jadah. Tak dapat tidak daripada kena meliput TV berapa ilmu daripada ilmu-ilmu Allah tu. Tengok dia. Tengok kata dia. Segala puji bagi Allah. Pia Allah, Tuhan sekalian alam. Tuhan sekalian alam, yakni Tuhan yang mentadbirkan sekalian alam. Tuhan yang mentadbirkan sekalian alam. Tu Allah. 7 patala langit, 7 patala bumi, dan barang yang di antara langit dan bumi, dialah Tuhan. Dialah orang yang mentadbirkan. Tu Allah. Kita ni dak ni mempunyai tanah 200 ekar je. Oi, sombong angin tak kenal orang dah. Tengok Allah Ta'ala. Sesuailah dengan Allah Ta'ala kata di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Hei manusia, kamu tu berhajat kepada Allah, dan bermula Allah tu huwal ghaniyyul hamid, ialah yang kaya lagi yang terpuji. Kaya lagi terpuji. Tengok, kaya Allah Ta'ala dengan kaya kita sama ke tak? Sama ke tak weh? Sama ke tak? Sama? Oi, tak sama. Kaya Allah Ta'ala kaya mutlak. Adapun kaya kita kaya dengan, jaga kaya dengan tanah kebun, kaya dengan tanah rumah pitu, kaya dengan mempunyai syarikat tu syarikat ni. Adapun kaya Allah Ta'ala dak weh. Orang panggil kaya mutlak. Kaya mutlak ni kaya lagu mana? Kaya yang lepas daripada kait. Tengok Al-Ghani, sifat musyabbihah. Kalau orang ngaji ilmu lurah, kalau orang reti lurah kak,
Orang panggil sifat musyabbihah ni memberi faedah akan mengekali. Mengekali apa? Mengekali kaya. Dengan makna sebelum daripada Allah Ta'ala menjadikan apa-apa daripada makhluk ni, Allah Ta'ala kaya dah. Weh, sebelum daripada Allah Ta'ala menjadikan 7 petala langit, 7 petala bumi dan barang yang di antara langit dan bumi, Allah Ta'ala tu kaya dah. Bukan start daripada Allah Ta'ala menjadi langit bumi dan barang yang di antara langit bumi barulah kaya dah. Kita dah tak begitu. Kalau mempunyai tanah 200 ekar, habis hak tu ben geraklah, habislah kaya. Tapi Allah Ta'ala tak begitu. Jaga tu orang panggil kaya mutlak. Betul kaya Allah Ta'ala tu Al-Hamid. Dia tu terpuji. Dengan makna lagu mana? Dengan makna borah. Tak kupik, tak kedeku. Tu akah sifat orang kita belakang tu. Orang kita kalau kaya galik ke gak ai. Nak tu baik sekut sama gak. Jadi kupik. Dah Allah Ta'ala kaya lagi Al-Hamid. Dengan makna borah dengan hamba dia tu. Jaga ni sifat Tuhan. Lagi Tuhan yang menjadikan sembahyang. Ni nak masuk dah ni. Tuhan yang menjadikan sembahyang, yakni Tuhan yang menjadikan, Tuhan yang mefardukan. Tu menjadi di situ dengan makna mefardukan sembahyang, yakni sembahyang 5 waktu ini. Bukan semua semaya tu hak Tuhan fardu. Hak 5 tu ya hak Tuhan fardu. Hak wajib di atas tiap-tiap orang kena buat 5 kali sehari semalam, 5 waktu tu ya. Jaga Adapun semaya-semaya sunnah itu adalah sebagai tawaran daripada Allah Ta'ala. Ataupun sebagai laba ya. Semaya sunnah tu sebagai laba. Kalau kita kira nego agak sebagai laba ya. Semaya hak 5 waktu tu kepala modal. Berartinya kalau kita nego, kita nak ke penama? Nak ke laba. Kalau duk tah modal tu rasa tak sedap lagi tapi hingga sikit pada rugi. Jaga. Dia makia itu juga semaya. Kalau kita semaya cuma hak 5 waktu, boleh sekadar kepala modal ya, tapi laba tak ada. Kalau nak ke laba tak dapat, tidak kena semaya hak sunat. Kena buat gatik hak sunat. Dia makia itu juga semaya sunat ni adalah tawaran daripada Allah Ta'ala. Kalau kita tak ambil tawaran orang agak bodoh lah. Orang tawar nak orang tino yang begitu comel kita. Kaya lagi pak dia mempunyai kereta Mercedes, tanah beratus-ratus ekar, tanah pitu lagi, kita tolak tak siamai. Pak dia tawar kita dah. Meklik we satu hari berak ambil tina tu. Nengok sedap nengok we lah ni. Bawa kereta Mercedes lalu breng kau dapat mau kita. Orang tawar kita dah dulu, tapi kita tak seh bodoh. Mari hari ni celaka sungguh dia ni. Dulu orang tawar kita dah, tapi tak ambil. Rugilah kita. Di maki itu juga semaya. Tuhan tawar kita, kalau kita tak ambil gak bodoh lah. Semaya sunat tu adalah tawaran daripada Allah Ta'ala. Ataupun kepala labo. Jaga Tuhan yang menjadikan sembahyang itu mana? Tuhan yang menjadikan sembahyang, yakni sembahyang 5 waktu ini, jalan segala orang yang muttaqin. Jalan orang yang muttaqin. Apa orang yang muttaqin? Orang yang takwa. Lagu mana orang takwa? Orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Itu bahasa Melayu. Orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Manakala dia takut kepada Allah Ta'ala, dia buat segala suruhan Allah dan dia tinggal segala larangan Allah. Tu orang takwa orang panggil. Orang yang mengerjakan segala suruhan Allah dan meninggalkan segala tegahan Allah ataupun larangan Allah. Itu orang panggil orang takwa. Orang semacam ni, orang takwa ni, jalannya dianya ialah sembahyang, semaya. Jaga we faham molek kita ni payah ni. Payah sekali kita tak faham. Kita ngaji tak faham, baca tak faham. Tengok, kena lepas ule. Cuba orang mau baca dulu sebelum mari ngaji. Nak tahu faham tak faham. Terah tengok, baca dulu sebelum mari nak ngaji tu muzakir, terah muzakarah tengok dulu sore. Cerak tak faham. Berani sekeh kepala. Sampai itulah dari segi orang ngaji pondok, kitab Arab dengan kitab Melayu ni dia mudah kitab Arab lagi. Kitab Arab ni terlebih mudah bagi daripada kitab Melayu. Itu nisbah bagi orang ngaji pondok. Jaga dah. Di sini tak payah mana lagi ni. Di sini ni betul ketebah tu. Alhamdulillahirabbil alamin
allazi ja'ala as-salata tariqatal muttaqin, itu orang panggil ketebah. Dalam ketebah ning isyarat ataupun dalam ketebah ning orang panggil bara'atul istihlal. Di segi ilmu badan, bara'ah al-istihlal. Gapo dia bara'ah istihlal? Istihlal makna bunga-bunga bulan-bulan dengan mana hak yang lagi akan datang di dalam kitab dia ni nak cara tentang maudhu' gapo-gapo tu, dia terubik dah bunga-bunga dia di sini. Ataupun alamat-alamat dia ada dah. Dia nak cara penama. Di dalam kitab dia ni hak yang lagi akan datang, kita faham di ketebah tu dia akan bercara tentang bab sembahyang, tentang bab semaya. Batu kelima semaya tu setengah pada setengah orang tak sebut tu. Tak sewi kata. Nah, bunyi dah weh. Hak musim sejuk baru ni ada orang tanya. Tak apa, panggillah. Dia naknya cebule sesuainya nak panggil sebut kelima solat. Dengan sebabnya dia kata bahawasanya sembahyang tu bukan bahasa Melayu. Sungguh bukan bahasa Melayu, semaya tu bahasa Sanskrit. Asal dianya sembah berhala yang nama yang tu sembahyang. Botu kelima tu memelayukan. Orang panggil wak jadi lurah Melayu. Botu temu demo tak ada kata penama, hak demo duk menganggreskan lurah Melayu, duk memelayukan lurah Anggres tu tak ada kata apa. Ada. Lurah Anggres, lurah mak salah tu. Demo duk jadi Melayu, duk campur dengan kata kita tak faham. Hak demo kecek tu. Weh, tak ada bunyi kata penama. Botu di dalam Quran cuba demo tengok lurah-lurah Farisi, lurah Ajam orang panggil. Banyak di dalam Quran lurah-lurah Farisi, orang panggil Quran tu buat jadi lurah Arab. Orang panggil mu'arrab. Diarabkan, mengarabkan lurah Farisi dan lurah-lurah yang lain lagi daripada lurah Farisi. Seperti serual, bukan lurah Arab tu. Seluar, kita panggil seluar, ya serual. Ni, seluar kita nak pakai ni. Tapi jaga dah hak ni orang tak panggil serual dah, jaga. Hak orang panggil serual semacam hak orang nak pakai jubah luar betul. Buh seluar dalam hak tu serual. Kalau hak jin ni orang tak panggil serual ni, jaga. Ni orang panggil bantalon. Bantalon nama dia, bukan serual. Dia ada beza di antara serual dengan bantalon tu. Seluar ni hak orang dakwah, mudah-mudah gaya orang dakwah duk pakai duk dalam tu. Hak putih tu serual. Hak pakai kita duk pakai ni bantalon Arab panggil. Jaga dah. Jaga tak ada gapo kali nak panggil semaya, panggil nama tak ada apa kali. Ingat son kata tak buruk mulut sudah. Jaga dah habis itu. Wa ja'ala fiha qurrata 'aini sayyidil mursalin wa ruknan min arkaniddin. Tengok. Dan Tuhan yang menjadikan di dalam sembahyang gapo? Baca kan? Baca kan weh? Ayat. Dan Tuhan yang menjadikan di dalam sembahyang itu sejuk mata hati. Mana baca seguk tu? Sejuk mata hati. Seguk duk putu pagi-pagi tu. Tuhan yang menjadikan di dalam sembahyang itu sejuk mata hati. Lurah taning lurah Melayu dulu. Payah baca. Sejuk mata hati. Sungguh weh, cuba kita perhati tengok. Tengok orang balik sejik. Kita tengok dia tu nampak tenang. Tengok tetap hati. Kita tengok tu berasa sejuk mata hati. Sebaliknya kalau kita tengok orang mari daripada tempat mana ataupun tempat maksiat, tengok berasa bulu mata. Tak sama. Ataupun kita tengok rumah keluarga ni orang yang beriman, orang yang beragama, selalu semaya. Kita tengok keluarga dia berasa lagu mana? Berasa sejuk mata hati. Waktu tengok rumah orang duk tak benar semaya, balah hari-hari, berasa lagu mana? Berasa serabut hati, tak tenang hati, berasa bulu mata-mata. Jaga. Betul di makia tu juga. Manakala kita tu berasa nak marah ke orang, kita gimik ais semaya, betul semaya. Berasa lagu mana lepas semaya tu? Sejuk mata hati. Habis. Hak kita berasa nak marah, nak gapo sat ni tu habis. Ini hikmat semaya. Ni rahsia semaya. Jaga dah. Tengok. Sejuk mata hati pengulu segala mursalin. Pengulu segala mursalin yang ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dialah pengulu segala mursalin, segala rasul-rasul. Tu hak saning kita hurai kok tu. Boleh juga kita hurai dengan makna dihurai jumlah ning dengan maknanya bahawasanya Nabi SAW mana kalau dia tengok umat dia saat itu senantiasa semaya, Nabi itu tenang hati, sejuk mata hati Nabi. Dan apabila Nabi tu tengok umat dia tu tak semaya, Nabi saat itu tak tetap hati dia, lepas tu berasa rusing, berasa serabut. Tu boleh kita hurai dengan rupa lagu tu. Nah, faham tu dah? Tak ada gapo tak payah mana sini. Yakni dijadikan sejuk mata hati Nabi dengan musyahadah. Musyahadah ni pandai dengan mata hati, bukan dengan mata kepala, pandai dengan mata hati. Itu orang panggil musyahadah. Musyahadah tu akan Tuhannya, Tuhan Nabi, iaitu akan kebesaran Tuhan. Bukan tengok Tuhan cokoh gitu dah. Musyahadah akan Tuhan, yakni musyahadah akan kebesaran Tuhan di dalam sembahyangnya semaya Nabi. Jadi sejuk mata hati Nabi. Habis kat tu. Dan menjadikan sembahyang itu satu rukun daripada rukun agama. Waruknan min arkaniddin. Dan menjadikan sembahyang itu satu rukun daripada rukun agama. Agama di situ ialah agama Islam. Dengan sabaknya agama apabila lafaz al-lafzu iza utlika insarafa ila fardin kamilin. Kita syarah dah semalam kaedah ni. Lafaz apabila itlaq nasjaya kembali kepada fard yang sempurna. Kalau gitu agama yang sempurna, agama apa? Agama yang sempurna sekali. Tak ada dah agama yang sempurna melainkan agama Islam. Agama Islam inilah agama yang sempurna. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alai. Islam lah agama yang sempurna. Kalau gitu manakala dia kata agama saja, agama yang sempurna agama gapo? Agama Islam. Dikandaki dengan agama di sini kita boleh gerti dah, boleh faham dah kata bahawasanya agama tu ialah agama Islam. Dengan maknanya Allah Ta'ala menjadikan sembahyang tu satu rukun daripada rukun agama Islam. Ataupun pendek-pendek hak kita keceknya salah satu daripada rukun Islam tu semaya. Tu mudah-mudah kata. Semaya itu adalah salah satu daripada rukun Islam. Rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Ada berapa? Emang? 7. 5. 5. Yang pertamanya mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua mendirikan sembahyang. Yang ketiga mengeluarkan zakat. Yang keempat puasa bulan Ramadan. Yang kelima mengerja haji bagi mereka yang kuasa. Itu rukun Islam. Lama tak kerti rukun Islam, budak tarikah kerti. Budak tarikah ingat. Kita ni duk marhalah BA ni tak ada gaduh mana ke rukun Islam. Sampai kau orang tanya nak jawab tak boleh. Duk tukar paling patuh lagi hak mana rukun Islam, hak mana rukun iman. Hak juga ni jaga tu nak klik bini ada-ada tu iman tanya rukun Islam. Rukun Islam 5, dah salah satu daripadanya sembahyang. Adapun rukun iman ni iaitu percaya kepada Allah Ta'ala, percaya kepada Rasulnya, percaya kepada kitabnya, percaya kepada malaikatnya, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada qada dan qadar. Itu orang panggil rukun iman. Betul nak we penjaga sikit. Nak we demo faham, nak dalam sikit betul rukun Islam dengan rukun iman. We faham molek. Betul rukun Islam dengan rukun iman. Rukun Islam orang panggil rukun urfi. Jaga rukun urfi. Rukun iman orang panggil rukun hakiki. Jaga dah. We faham molek. Ya ada beza tu di antara rukun iman dengan rukun Islam. Tak sama dua tu. Bunyi tu sama-sama rukunnya. Tapi rukun Islam orang panggil rukun urfi. Rukun iman orang panggil rukun hakiki. Apakah rukun urfi? Rukun urfi ni rukun Islam dengan maknanya perkara yang besar-besar di dalam Islam. Perkara yang besar-besar di dalam Islam.
yang apabila seseorang tu meliputi, boleh mengerja, boleh membuat semua 5 rukun ni, maka nyatalah dan zahirlah dan teranglah Islam seseorang. Faham tak? Tu orang panggil rukun urfi. Rukun dengan makna perkara yang besar-besar di dalam Islam, yang apabila seseorang tu boleh mengerja semua 5 perkara ni, maka zahir dan nyata dan teranglah Islamnya seorang tu. Tu orang panggil rukun urfi. Berartinya mana kalau seorang tu mengucap 2 kalimah syahadat, semaya, keluar zakat, mengerja haji, tapi puasa dia tu kadang-kadang puasa, kadang-kadang tak puasa, duk jelak-jeli. Adakah boleh kita hukum dia tu dengan kufur? Boleh ke tak? Jawabnya tak boleh kita nak hukum dia tu dengan kafir. Jaga di Makkah itu juga orang mengucap 2 kalimah syahadat. Orang tu mengerjakan puasa, keluar zakat, mengerja, betul pergi buat haji, tapi dia semaya tu kadang-kadang seminggu sekali, hari Jumaat kadang-kadang setahun sekali hari raya. Adakah kita boleh kita hukum dia tu dengan kufur? Boleh tak weh? Boleh tak? Boleh tak weh? Tak leh nak hukum kata dia tu kafir. Jaga tu, tak leh nak hukum kata dia tu kafir. Tu orang panggil rukun urfi. Hera weh. Yang apabila seorang tu meliputi, boleh buat semua 5 perkara ni, maka teranglah dan zahirlah dan nyatalah Islam dia. Kalau dia tak boleh buat, tak boleh hukum lagi dengan kufur. Kalau dia tak boleh buat semua 5 perkara ni, tak boleh hukum dengan kufur. Jaga tu orang panggil rukun urfi. Adapun rukun iman, orang panggil rukun hakiki. Rukun hakiki ni dengan makna tak dapat tidak kena mendatar, kena percaya dengan semua ni perkara. Percaya kepada Allah, malaikat, Rasul, kitab, hari kiamat, qada. Kalau kita pergi ingkar salah satu daripada neneng, dengan automatik jadi kufur, murtad, keluar daripada agama Islam. Jaga tu orang panggil rukun hakiki. Tak dapat tidak daripada kita tu kena percaya semua dengan ni perkara ni. Kalau pergi ingkar salah satu, kufur dengan automatik. Kufur dengan tak ada ikhtilaf ulama dah. Wa imo kita ingkar kitab, wa imonya kita ingkar rasul, wa imonya kita ingkar hari kiamat, kata hari kiamat tak ada, tak akan berlaku, maka kufur dengan automatik, dengan tak ada ikhtilaf ulama. Ini orang panggil rukun hakiki. Betul tak? Habis itu. Dia di dalam setengah daripada mazhab yang lain daripada mazhab Syafi'i kita, ada ulama-ulama yang mengatakan bahawasanya orang yang tinggal semaya dengan sengaja ni kufur. Kufur. Lelaki ni ada cara beri. Tetapi di dalam mazhab kita Asy-Syafi'i mengatakan kufur di situ kufur nikmat. Kufur nikmat. Allah Ta'ala bagi kekuatan dia, bagi tangan, bagi kaki, bagi semua sehat belaka, tetapi dia tak buat perkara yang Tuhan suruh. Tu orang panggil kufur dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi dia. Bukan kufur dengan mana keluar daripada agama Islam. Jaga tu orang yang tinggal semaya tu. Jaga situ. Habis situ. Tu. Semaya tu satu rukun daripada rukun agama. Getik agama gapo dia? Lama orang kampung tanya tu. Gapo dia ustaz agama? Nak jawab lagu mana agama ni ingat sekupole ataupun perhimpunan daripada segala une-une yang datang daripada Allah Ta'ala kepada Rasulnya, dan Rasul saat itu menyapa une-une itu kepada umat. Tu orang panggil agama. Sekupole ataupun perhimpunan daripada segala une-une yang datang daripada Allah Ta'ala kepada segala rasul-rasulnya. Batu rasul menyapa une-une itu kepada umat. Tu orang panggil agama. Orang agama lagu tu jaga. Orang panggil agama Islam. Agama hak une-une datang daripada Allah Ta'ala ataupun konun dia datang daripada Allah Ta'ala, tu orang panggil agama Islam. Seseorang yang boleh mengikut, yang boleh buat une-une tu, dikatakan seorang itu orang Muslim yang beragama Islam. Tu kan? Orang yang boleh buat une-une tu, turut une-une sebagaimana hak yang Nabi royak, hak yang datang pada Allah Ta'ala, hak boleh turut une-une tu, orang panggil orang Muslim
ataupun orang yang beragama Islam. Islam ni reti. Islam ni mengikut dengan anggota zahir. Kita semaya, kita keluar zakat, kita pergi buat haji. Tu buat dengan anggota zahir lagu tu orang panggil Islam. Dia Islam, madah Islam tu ia daripada salima yaslamu silman salman wasalamatan. Dengan makna senang linang. Tu Islam tu. Daripada madah salima yaslamu silman boleh baca, salman boleh baca, wasalamatan. Udkhulu fis silmi kafah. Dia tu silmi. Silman wasalamatan apa dia? Makna senang linang. Tu madah Islam. Makna senang linang, sejahtera, senang linang. Apakah munasabah di antara mengikut dengan anggota zahir? Islam mengikut dengan anggota zahir. Hak salima yaslamu silman wasalman wasalamatan tadi makna senang linang. Apakah munasabah di antara dua tu? Munasabahnya manakala kita mengikut dengan anggota zahir, maka senang linang lah kita. Faham tak? Kalau kita buat mengikut dengan anggota zahir kita semaya, kita buat haji, senang lah kita. Tu munasabah dia. Kalau kita tak semaya, tak buat haji, tak buat perkara tu suruh, maka celakalah kita, habis dah senang tu. Faham tak? Tu jaga. Tu Islam. Itu Islam. Agak agama. Lama orang tanya penama agama. Nak jawab tak boleh. Habis itu. Wa ja'ala fiha jannatal ajilati lil muhibbin wa ma'dina asraril ashikin. Habis. Sini payah sikit ni. Atah pada nu lagi, atah pada allazi ja'ala shalah, atah pada ja'ala salati nu. Atah pada ja'ala salata. Atah pada ja'ala salata. Dan menjadikan padanya pada sembahyang. Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala tu Tuhan yang menjadikan padanya pada sembahyang dapat lazat manis khidmat sembahyang. Apa tak boleh baca tu? Allah Ta'ala menjadikan padanya pada sembahyang dapat lazat manis khidmat sembahyang yang menepati syurga yang disegerakan di dalam dunia. Nah, orang hak yang semaya tu. Molek tu maksud dia nak ke mana tu? Dengan maknanya orang hak yang mengerjakan semaya saat itu dia dapat lazat, dapat manis semaya tu seolah-olah dia dapat syurga di dalam dunia ni. Orang panggil dapat syurga dunia. Ni orang hak yang muhibbin, kekasih Allah Ta'ala. Mana kalau dia semaya tu dia berasa lazat semaya dia, berasa manis semaya dia seolah-olah dia tu dapat syurga dunia. Kita dak syurga dunia kita banding dengan muka lain ni. Banding tak perut retina macam-macam. Baba baru ding syurga dunia duk mana? Duk dia retina, tak kena tu. Jaga dah. Jaga. Syurga dunia ni dilazat semaya. Lazat semaya payah nak boleh sangat ni dah. Kita ni masa boleh nak sudah garga semaya subhanarabbiyal a'la. Oi baca sekali je. Yaknya main. Jangan tu surah kadang-kadang baca. Hak galiknya tak baca surah selepas Fatihah. Rakaat yang pertama, rakaat yang kedua. Nak cepat sudah. Tengok, tak ada lazat bila nak temu dengan lazat ni. Rasa cemuh, rasa malas semualah semaya. Tengok. Tuhan yang menjadikan padanya pada semaya dapat lazat manis khidmat semaya yang menepati syurga yang disegerakan di dalam dunia bagi orang, bagi segala hamba-Nya hamba Allah yang muhibbin, yang dikasih. Yang muhibbin, yang dikasih. Habis itu. Dan tempat kalian wa ma'dina asraril ashikin. Tengok tu. Dan tepat clear. Geti clear. Galie itulah clear. Kalau tania panggil clear. Clear ni goyak muda-muda kok harta korong, harta kerong. Orang mana panggil harta kerong tu. Benda yang berharga lah kalian daripada emas tak kira lah penama-penama daripada permata luk-luk. Katalah gapo-gapo pun. Itu kalian. Dan tepat clear segala rahsia daripada bagai tajalla Allah bagi orang yang asyikin. Faham ke tak tu? Tak erti tu. Cerak berani sekeh kepala tak erti. Penama dia nak.
Tengok molek dah. Satunya sembahyang tadi klik kepada bahasa Arab di dalam bracket. Wa ja'ala fiha jannatal 'ajilati lil muhibbin. Allah Taala menjadikan pada semaya itu syurga yang segera bagi kekasihnya. Dengan makna kita semaya itu dapat lazat di dalam semaya seolah-olah kita dapat syurga di dalam dunia. Habis itu batu wa ma'dina asraril 'asyikin. Allah Taala yang menjadikan pada semaya saat itu rahsia-rahsia. Mana kalau kita semaya kita dapat rahsia. Seolah-olah kita dapat ma'din, seolah-olah kita dapat clear tu. Hei dak. Tu, situ hak dia nak. Orang panggil idafah ma'dina kepada asrar, idafah musyabbah bih kepada musyabbah. Gapo? Asrar allati kal ma'din. Asrar allati kal ma'din. Rahsia-rahsia yang seperti clear. Faham? Dengan maknanya orang yang mengerjakan semaya saat itu dia dapat rahsia semaya seolah-olah dia dapat clear dah. Kalau kita dapat clear ke beruntung lah orang ni. Benda yang berharga di makia itu juga orang semaya dia akan dapat rahsia-rahsia semaya. Tapi rahsia semaya saat itu dapat mengikut darjah orang. Mengikut darjah orang. Orang hak darjah dia rendah, sekadar ni dia dapat rahsia. Kalau orang darjah hak tinggi tu, dia dapat rahsia tu lebih sikit. Mengikut darjah orang. Kita orang darjah duk setengah ilmu yakin enggak dapat rahsia tak tahu nama lagi rahsia semaya tu. Tak tahu lagi. Semaya nak mencegahkan daripada fahsyat dan mungkar pun tak boleh lagi. Pas nak dapat rahsia. Jaga dah, getip situ Dengan maknanya tu ibarat dan tepat clear segala rahsia daripada bagai tajalla Allah bagi orang yang asyikin. Dengan maknanya orang yang mengerjakan sembahyang dia dapat rahsia semaya seolah-olah dia dapat clear. Tu ya dia nak. Hak dia nak. Gapo dia asyikin? Yakni rindu. Mereka itu akan mahbubnya mahbub Allah. Dengan mana Allah lah. Dia kasih, dia rindu kepada Allah. Orang yang rindu kepada Allah tu, dia semaya, manakala dia semaya, dia dapat rahsia semaya. Seolah-olah dia saat itu dapat clear. Tu maksud hak dia nak. Rindu. Kita kena rindu kepada Allah Ta'ala. Ni duk rindu tak tukar lu. Rindu ke moga tu, rindu ke moga ni. Macam-macam. Tapi kasih ni sekali sore mesti kena berjumpa. Tak itu sekali sore mesti kena berjumpa. Manakala sapar kat qabil tu nikah habislah. Habis percaya aku lah. Duk sebulan tu boleh duk lagi. Lepas tu kau ambo. Boleh anak sore, anak dua kau duk atas tekak kata ni macam-macamnya mari. Habis. Tapi kata rindu hak sedapnya sebelum nikah ni. Rasa sedap tengok jendela rumah dia pun tak apa dah. Sejuk mata hati macam-macam rasa. Tak boleh tengok tuai pun tak apa. Tengok celapak kaki pun tak apa dah. Sekali sore dia akan berjumpa. Tapi naknya rindu hakiki ni rindu kepada Allah Ta'ala. Rindu hakiki rindu kepada Allah Ta'ala. Jaga sikit lagi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasuli Rabbil Alamin wa syafi'il muznibin. Situ. Dan rahmat Allah. Tu terjemah daripada wassalatu. As-salah tu kalau keluar daripada Allah Ta'ala orang panggil rahmat. Kalau keluar daripada malaikah orang panggil istighfar. Kalau keluar daripada manusia orang panggil ad-du'a. Tu selawat. As-salah tu bukan dengan makna semaya tu. Dengan makna selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu salah. Bukan makna bukan dengan makna semaya hak yang makruf ni bukan. Dengan makna rahmat. Salah di situ dan rahmat Allah. Tu tengok dia terjemah. Dan rahmat Allah. Faham rahmat. Kesiaplah. Buat baik Allah Ta'ala tu. Dan salamnya salam Allah. Gapo kesejahteraannya? Salam iaitu kesejahteraan Allah tu. Turun kedua-duanya atas pengulu kita Nabi Muhammad. Ingat
Jumlah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Orang panggil jumlah khabariyah lafzan, insya'iyah ma'nan. Jumlah khabariyah lafzan, insya'iyah ma'nan. Pada ibarat tu jumlah ibarat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad tu nampak mengakali cerita biasa ya. Tapi pada makna doa tu. Jaga dah. Pada makna doa. Dengan makna lagu mana? Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad tu makna dianya Allahumma salli wasallim ala sayyidina Muhammad. Tu makna. Ya Allah, beri rahmat olehmu dan beri kesejahteraan olehmu di atas pengulu kami Nabi Muhammad. Tu makna dia lagu tu. Sepengah lagu ni ya, kita tengok orang jahat, betul dia mati. Kehidupan dia sebelum mati tu tak pernah buat amal ibadat. Betul kita kata mudah-mudahan Allah Taala ampun dia. Ada. Hak kita kata lagu tu nampak kalah biasa ya, tapi pada makna doa tu. Dengan makna lagu mana? Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampun olehmu akan sianu-sianu. Tu makna kita kata mudah-mudahan Allah Taala ampun. Makna dianya dengan mana? Ya Allah, ampun olehmu akan dosa sianu-sianu mati tadi. Tu kali orang panggil kali khabariyah lafzan, insya'iyah ma'nan. Supaya di sini sama dengan sini. Kalau nampak kali tu nampak kali biasa, kali cerita biasa ya, tapi pada makna doa. Dengan maknanya musannif kita ni minta oleh Allah Taala tu turun rahmat dan turun kesejahteraan di atas pengulu kita Nabi Muhammad. Nabi tak ada kena syarah dah, syarah banyak dah semalam dah. Nabi tu boleh baca Nabi U dan boleh baca Nabi U. Boleh baca dua. Royak sekat tu pada dah. Muhammad Nabi. Nabi mana? Nabi tu banyak. Nabi Muhammad. Pia Nabi Muhammad tu pesuruh Tuhan sekalian. Dalam kita mengenal beri. Kita dulu tu. Sekalian mu tidur beri. Sekalian apa beri? Cari tak temu lambat mu. Nah, sekalian ada tak? Apa? Sekalian ikut tanya. Mungkin jauh beri tu. Dia jauh tu. Nabi Muhammad pesuruh Tuhan sekalian alam. Tambah kalau tak ada kita lemo apa? Rabbil alamin ke? Rabbil alamin, Tuhan yang mentadbirkan sekalian alam. Tuhan sekalian alam. Tu Nabi Muhammad pesuruh bagi Tuhan sekalian alam. Habis itu dan yang memberi syafaat ia Nabi kita tu akan segala orang yang berdosa pada hari kiamat. Nabi kita lah yang boleh memberi syafaat bagi orang-orang yang berdosa. Orang yang tak berdosa ni dia tak ada berhajat kepada syafaat dah. Pengadil hari kiamat di pada masyarakat sekali lagi mana kalau duduk dalam hara-hara tu, kita ni pakat pergi cari, muspakat masing-masing pergi cari orang yang nak syafaat kita. Gi kepada tu ada kata nafsi, aku nak tolongmu tak boleh hari ni. Gi cari orang lain lah. Gi kepada Nabi Nuh pun kata nafsi juga. Mana kalau gi jumpa dengan Nabi Muhammad kita, barulah Nabi Muhammad boleh syafaat. Mana kalau Nabi Muhammad buka peluang untuk syafaat tu, nabi-nabi lain pun boleh syafaat dan orang-orang yang lain boleh syafaat tapi mengikut qadar. Orang mati syahid boleh syafaat juga tapi mengikut qadar dia. Tapi hak syafaat hakikinya adalah Nabi kita. Tengok Nabi lain tu tak berani nak syafaat sebelum daripada Nabi Muhammad syafaat. Kita pergi ke tak ada kata nafsi, diri kuku, mung. Dicari orang lain lah. Pergi kepada Isa, dimaki itu juga. Isa tak yamin juga. Manakala Nabi kita syafaat, baru Nabi lain tu mengikut syafaat juga. Tengok tu. Habis itu. Wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi tahirin salatan wa salaman daimaini ila yaumiddin. Tengok sekali lagi. Dan atas segala keluarganya, keluarga Nabi. Ini atas di atas kata ala sayyidina Muhammad. Atas dia nu. Dengan maknanya wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa itratihi tahirin. Dan rahmat Allah dan kesejahteraannya turunlah kedua-duanya atas segala keluarga Nabi. Pia keluarga Nabi
iaitu kena kepada Banu Hashim dan Banu Al-Muttalib. Jaga keluarga ni goyak cepat-cepat sekaligus syarah dah semalam. Ya dengar orang panggil ada keluarga ni ada baginya beberapa makna dengan iktibar maqam. Dia ada keluarga fi maqamid doa, ada keluarga fi maqamil madhi, dan ada juga keluarga fi maqamiz zakat. Kalau keluarga fi maqamid doa dengan kena kepada kullu mu'min walau asian, tiap-tiap orang yang beriman sekalipun dia tu deraka kepada Allah Taala, itu keluarga fi maqamid doa. Kalau keluarga fi maqamil madhi, maqam puji, kena di atas kullu mu'min hak taqiyin, tiap-tiap orang yang beriman yang takwa, yang takut pada Allah Taala. Kalau keluarga fi maqamiz zakah, kena kepada Banu Hashim dan Banu Muttalib di sisi kita Asy-Syafi'iyah, dan kena kepada Banu Hashim saja di sisi Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah, dan kena kepada 5 golongan iaitu Alu Ja'far, Alu Ali, Alul Haris, Alul Aqil, Alul Abbas. Ini di sisi Al-Hanafiyah. Tu keluarga. Tapi dikanaki dengan keluarga di sini, mereka yang haram di atasnya zakat. Pia yang ialah Banu Hashim dan Banu Al-Muttalib, keturunan Nabi. Habis itu. Dan segala sahabatnya, sahabat Nabi, minta oleh Allah Ta'ala turun rahmat dan kesejahteraan juga di atas segala sahabat-sahabat Nabi, iaitu segala mereka yang berjumpa dengan Nabi, lagi hal keadaan dia tu beriman dengan Nabi, lagi dia tu mati di dalam Islam. Mati di dalam Islam, sekalipun dia tu buta, tak pernah tengok rupa Nabi, tak apa, tapi syaratnya dia tu des masa dengan Nabi, lagi dia tu beriman dengan Nabi, dikatakan sahabat juga. Dimakia itu juga malaikat-malaikat yang ada di muka bumi pada masa tu, orang panggil sahabat juga. Dimakia lagi jin yang ada pada masa Nabi itu, dikatakan sahabat juga pada kaum yang as-sah. Jaga itu sahabat. Dan segala ikut Nabi, pia minta oleh Allah Ta'ala turun rahmat dan kesejahteraan juga di atas segala ikut Nabi. Pia ikut daripada anak buah Nabi yang suci mereka itu, yakni yang suci mereka itu daripada dosa. Bukan suci daripada najis zahir, suci daripada dosa. Yang suci mereka itu yakni daripada dosa. Maf'ul mutlaq bagi wassalatu wassalam. Selawat dan salam san itu akan rahmat dan salamnya yang berkekalan kedua-duanya, rahmat dan salam tu hingga hari kiamat. Dengan maknanya minta oleh Allah Ta'ala bagi rahmat dan kesejahteraan tu berkekalan, mengekali hingga siapa? Hari kiamat. Di atas Nabi dan keluarganya dan sahabatnya dan anak buahnya. Mengekali salam saat itu hingga siapa? Hari kiamat. Hingga siapa hari kiamat? Yakni hingga sampai akhir dengan maknanya berkekalan keduanya hingga hari kiamat, yakni hingga HP hari kiamat. Bukan siapa hari kiamat dah, kiamat tu tak boleh buat apa dah. Pengang nyawa duduk di halkum tak usah taubat 10 baku pun. Taubatlah banyak mana pun tu tak terima dah. Kalau nak taubat sebelum nyawa tu sampai di halkum. Di makia itu juga di hari kiamat. Mana kalau hari kiamat tak pakai apa dah. Semaya gapo pun tak guna dah. Nak taubat nak gapo tak boleh dah, tak guna dah pada hari itu. Dengan maknanya hingga HP hari kiamat. Tu takwil sikit situ. Hingga hari kiamat, hingga HP hari kiamat. Jagalah. Habis itu. Habis tu. Wa ba'du fa'lamu ya ma'asyaral muslimin waffaqanallahu wa iyyakum wa alhamana rushdana wa a'azana min syarri anfusina wallahu a'lam.